teacher Siti Gombal ni ada 3 video je. Yang ada tahun 5 hari. Dah baru 5 tu je, baru 3 tu yang maklumat awak upload. Yang lain tu maklumat awak mungkin tak sempat lagi. Boleh ingatkan kalau awak nak tengok, boleh ingatkan. Sekejap, awak nak tanya apa Ishraf? Ni Ishraf ni. Saya, Ishraf. Ishraf. Betul lah. Ishraf nak berkongsi cerita apa? Mak, Cerita family dia tu. Bukan Cepat. cerita. Ni apa? Allah, apa maksud perkataan ni, Mak? Perkataan apa? Dah tak ada lagi maklumat tunggu ni. Wallahi big mood. Wallahi big mood. Habibul kilhud masya tafasili. Lagu ke tu? Bukan. Lepas tu? Bukan, saya nak tahu ni maksud apa. Maklumat tak jelas sebutan awak. Cuba sebut dengan jelas. Allahu. Bukan wallahi big mood. Wallahi big mood. Kena tulis tu. Wallahu la. Gitu. Maklumat tak pernah dengar. Okey, Mak. Maafkan Mu'alimah tapi boleh je tulis. Awak kalau ada tulisan Jawi cuba tulis kat chat tu, Mu'alimah cari. Maksud tadi tulisan apa tulis kuat tu? Tulis Ishraf, kau tulis je dalam bahasa kau tulis je apa ni? ABC tu, ABC pula dah. Bahasa Melayu kat situ. Okey, saya buat. Tulis je bahasa Melayu kat situ. Tapi dalam bahasa yang aku cakap tadi. Okay. Macam ni bahasa Arab. Satu selesai solat orang-orang yang sakit. Okey. Kemudian Maklimah pergi kepada pelajaran yang kedua, solat di dalam kenderaan. Mana ni? Solat di dalam kenderaan. Okey, pernah solat dalam kenderaan tak? Tak pernah. Tak pernah. Siapa pernah? Mungkin boleh berkongsi cerita. Saya tak pernah Maimah, tapi Ahmad pernah Maimah. Ahmad pergi mana? Hindustan ke? Tak, Ahmad tak ada Maimah kat sini, dah pindah. Tahu. Maimah tengok chat. Saya dah tulis dah Maimah. Alamak, nanti saya masuk balik dah Maimah. Pintu saya terkunci. Wallahi big mood Wallahi lahi big mood. Nanti saya masuk balik, saya tak boleh keluar. Allah lah. Cuba Maimah cari kat Google Maimah. Nanti Maklimah cari, Maklimah bagi tahu. Okey. Tapi dekat mana awak dengar perkataan tu? Lagu Ya Gemar Ayun. Oh, lagu. Okey. Kalau sebut pasal lagu ni kan, Maklimah nak pesan satu perkara. Okey. Bila awak nyanyi lagu, terutamanya lagu-lagu yang awak tak faham tu, tolong awak tolong tengok lirik. Kalau lirik dia tak elok, jangan nyanyi. Kalau lirik tak elok, saya tengok Ya Gemar Ayun tu maksudnya Maimah, Ya Gemar Ayun tu maksudnya wanita wahai mata yang cantik. Okey, faham. Okey, nanti Maklimah tengok betul. Okey. Minggu depan kena nanti Maklimah bagi tahu. Dia ada cakap Allah. Elok dah. Okay, Tapi penyanyi kalau makna dia elok tak apa awak nak nyanyi. Tapi kalau makna dia tak elok, sebab sekarang ni ada banyak lagu-lagu yang dia masukkan lirik-lirik yang tak elok. Jadi ada lirik kalau awak tak faham, tolong cari makna dia. Kalau makna dia tak elok, jangan nyanyi. Okey? Mama, ada lirik yang kalau ada lagu macam lagu Bobo di mana? Mama, kalau ada lagu ni lagu kan. Lepas tu reverse-kan lagu tu dengar perkataan tak elok macam perkataan sempena
um, ikut ajaran setan. Ya, betul. Macam tu lah. Sebab tu lah Maklimah cakap tolong tengok betul-betul lirik tu. Jangan pakat main nyanyi je kalau tak faham. Jadi sebab sekarang ni macam Ishraf cakap tu ada unsur-unsur tak elok yang dia saja untuk bagi jarum-jarum halus untuk kita dia takut terpesong akidah kita. Okay. Maimah, ada satu lagu ni je yang saya tahu bila reverse kan dia cakap benda ajaran setan. Lepas lagu tu lagu dia tajuk Lovely. Maimah nanti saya belajar. Okay, boycott tajuk Lovely. Nanti saya belajar. Boycott. Boycott. Banyak orang putih nyanyi, banyak orang Islam, orang Melayu nyanyi lagu tu. Tapi saya komen kat dia orang jangan nyanyi lagu tu. Bagus. Dapat pahala awak, tolong ingatkan. Okey, baik. Kita hold dulu soalan tu. Okey, dah habis Ishraf. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi cerita-cerita tu. Akan datang. Kita habiskan dulu kelas kita. Okey. Pelajaran yang kedua tajuk tadi solat di dalam kenderaan. Okey, solat di dalam kenderaan sama ada Kereta. ada orang tanya kalau solat di dalam kapal terbang. Yang ni seandainya kenderaan awak tu tak berhenti langsung ketika waktu solat. Jadi awak kena solat di dalam kenderaan. Maimah, pernah aku orang solat dalam naik basikal. Naik basikal boleh berhenti. Bukan, orang tu dia nak lumba basikal kan. Dia kena cepat-cepat. Nanti kalau solat nanti lambat pula dia nak lumba nanti kan. Habis tu macam mana dia nak lumba nanti? Soalan awak tu tak pernah lagi Maklimah dengar orang solat dekat atas basikal. Okey, biasanya dia ada syarat lah untuk solat dalam kenderaan ni. Contohnya ada masalah jam ke kan, ketika musafir tu jam tengah jalan, lepas tu tak jumpa masjid, tak jumpa tempat untuk berhenti. Okey, yang tu lah yang menyebabkan terpaksa solat di dalam kenderaan daripada awak tak solat. Okey. Okay, ada lagi soalan untuk solat di dalam kenderaan ataupun nak kongsi? Maimah, macam mana kapal terbang kan? Kita solat tapi kita tak tahu kiblatnya mana. Zaman sekarang ada kompas. Okey, boleh tengok kompas arah kiblat. Okey, dekat handset pun boleh download kompas. Tapi Ustaz kata solat kalau solat dalam kapal terbang kalau tak tahu kiblat, solat macam tu je. Solat tak ikut kiblat. Kalau dalam kapal terbang tu tak ada seorang pun yang ada kompas. Tak apalah nak buat macam mana kan. Tapi kalau boleh usaha dulu untuk dapatkan arah kiblat yang betul. Boleh tanya pekerja-pekerja dalam kapal terbang tu. Boleh tanya orang-orang yang dalam kapal terbang tu, penumpang kapal terbang tak ada. Kalau zaman sekarang ni semua orang boleh akses. Telefon semua boleh akses. Jadi masalah Maimah, ni satu masalah ni juga Maimah. Masalah lagi satu, kalau orang dalam kapal tu semuanya orang putih yang tak Islam, macam mana kita nak bagi tahu orang kiblat? orang putih tu dia tak solat. Nak bagi tahu dia macam mana dia tak solat? Bukan, kita cakap dia orang kan bukan Islam. Okey. Lepas tu kita cakap saya nak kompas ataupun nak tunjukkan kiblat saya.
mereka dah lah tak solat. Macam mana mereka nak bagi tahu? Faham. Okey, Tak tak apalah kalau diorang tak boleh nak bagi tahu, kita lah nak buat macam mana, kita kena tawakal je lah. Yang penting kita solat lah. Cuma kita ni kena ada ilmu. Sebelum naik kapal terbang tu sedia siap-siap. Okey, macam mana nak akses kompas. Sekarang Maima ni tadi kalau tak Pak boleh, Cik. sekarang ni kalau tak ada kompas, kalau handset tu tak boleh nak akses kompas, tak boleh nak download apps kompas tu, lepas tu boleh tengok Maima. secara tradisional, orang tengok Maima langit. macam mana ni Maima? Kalau kita nak download kompas Dengar dalam dulu. Sekejap lah, dekat langit kan ada, awak kalau kapal terbang tu kan naik dekat atas langit kan. Okey, sekarang ni kita boleh beza dah arah matahari tu terbit. Kalau matahari terbit ke timur ke barat. fajar tu maknanya waktu subuh. Okey. Itu tentang waktu solat. Okey. Tentang kiblat ni, gitulah kalau tak akses, tak dapat nak Maima, akses macam awak sebut tadi macam lah. mana? Maima, macam mana dah download kompas bila kat kapal terbang ada internet Maima? Download siap-siap lah sebelum ada sebelum awak naik kapal terbang tu download siap-siap. Tapi kalau kalau awak nak buka waktu Maima kat mana sekarang ni Maima? ada dekat kelas awak. Dekat kelas. Salah, bukan kelas awak lah, awak 5 Muslim. Ada kat Seriti sekarang. Maima, macam mana kalau dah habis COVID, macam mana 5 Muslim dengan 5 Bukhari nak kelas Zoom kat mana? Rifai, kenapa kau kenapa kau nangis? Kelas awak dekat sini. Dekat blok A. Maklimah. Macam mana kalau orang tu kan dia pergi ke luar negara. Lepas tu arah kiblat. Apa? Maima, Rifai menangis. Tahu. Berapa Rifai nangis? Bilik saya terkunci. Bilik awak terkunci. Akbar, bilik dia terkunci. Sabar sabar. Mungkin ayah awak kau nak tak bagi boleh awak habis kelas bukakan dulu ke? kot. Aku pernah. Okey, kita baru tajuk kedua. Tahu tak kita ada 6 tajuk. Saya pernah Kita ada 6 tajuk semua sekali tahun boleh ni. tekan Kita kunci. baru sampai ke tajuk yang kedua. Maima, Okey, saya ada pernah masa pun terkunci tak dalam banyak. bilik Maima. dalam bilik. Masa pun tak banyak. Okey, untuk Rifai tadi, okey, jangan sedih-sedih, harap bersabar. Mungkin mak awak nak bagi Maima, awak. Maima. Maima. Damia je. Tapi dah kunci Tidak Isra, Malimah nak dengar Damia dah. Damia tanya soalan apa tadi? Kalau kat negara orang putih? Kalau orang tu pergi ke luar negara macam mana? Nak solat. Orang kiblat. Macam mana? Sekarang ni boleh tengok langit. Arah kiblat ni boleh tengok langit, belajar bintang-bintang. Cara tengok arah kiblat menggunakan bintang-bintang. Okey, tak apa, nanti kita sampai topik tu, nanti kita belajar khusus untuk tajuk tu, kita pergi lebih mendalam dan kita cari lagi macam mana cara nak tengok kiblat. Okey, kita Maklimah terpaksa hold kejap soalan tu. Kita tengok kepada tajuk yang ketiga dulu. Okey, solat sunat 2 hari raya. Okey, solat sunat 2 hari raya ni solat sunat Aidilfitri dan juga solat sunat Aidil Adha. Okey, dalam solat sunat 2 hari raya ni awak akan belajar nanti okey macam mana cara nak solat Aidilfitri, macam mana cara nak solat Aidil Adha. Okey, caranya contoh Saya solat kat kampung. ada berapa kali takbir. Okey, yang tu awak akan belajar dah ketika tajuk ni. Okey, faham? Ya. Saya kalau solat raya Aidilfitri kan, saya solat dengan sepupu saya kan. Kita orang selalu pergi masjid waktu tak ada COVID kan. Kita orang. Boleh tak diam? Ada R dia. Kita orang lari-lari satu masjid tu tau. Lepas tu imam tu cakap kat kita orang jangan lari-lari. Orang tengah ramai ni. Kita orang.
Betul lah tu. Betul lah imam tu cakap tu, awak tu kecil lagi. Duk Lepas tu lari-lari kan ganggu orang nak kita solat. orang. Kita orang. Okey, tak apa. Mak, Awak mak. lari tu awak tahu tak berapa kali takbir ketika solat Aidilfitri? Mak, kita orang pun. Dengar dulu salam mualimah. Fazah. Lari-lari tu Ah, dapat tak? Macam mana imam tu angkat takbir berapa kali solat Aidilfitri? tahu Mak? Tahu tak? Tahu? Berapa kali? Kotak silap saya Aduh, dah lama 20 ni dah tak kali. solat. 20 kali. 20 kali. Masya apa dah Allah, lemah itu sangat? solat tarawih tu. Okey, Aduh, aku solat tengah Aidilfitri ingat 10 lah. kali je. 8 ke 20 macam tu ke? Okey, tak apa. Nanti kita belajar lagi dalam tajuk tersebut. Mama, kenapa solat sunat hari raya perempuan tak datang Perempuan tak datang? perempuan tak datang solat sunat hari raya kat masjid. Kenapa tak ramai? Ada lah. Sebab dia solat tapi tak sunat. ramai. Okey, Saya solat selalu tengok perempuan isi tak datang je isi solat sunat raya ni. Laki sebab dia tak datang. wajib. Sebab tak wajib. Solat sunat hari raya ni okey, boleh dibuat secara berjemaah dan boleh dibuat secara sendiri. Kalau tak pergi masjid boleh solat sunat sendiri dekat rumah. Okey. Kalau tak datang pun tak apa, tapi digalakkan untuk hadir ke masjid bagi memeriahkan, bagi kita dapat merasakan suasana Hari Raya Aidilfitri. Kalau anak lelaki Saya dah batin. Mak cakap dah lagi. Okey. Kan saya muka sebelah saya dah ada. Waduh, kau ni dah cacat. Na'udzubillah min zalik. Jangan sebut macam tu, tak baik. Okey, kita pergi pelajaran yang keempat, pengurusan jenazah. Saya tahu. Saya tahu. Ni pengurusan jenazah ni nanti kita akan belajarlah cara-cara menguruskan jenazah. Siapa yang pernah ada ahli keluarga yang meninggal dunia, pernah lihat, insya-Allah yang baguslah. Nanti bila dah belajar nanti awak dapat menguruskan jenazah sendiri insya-Allah. Mak, kenapa kalau orang nak mati, masa saya kecil, tok cu saya mati. Meninggal. Lepas tu semua palung saya suruh saya pandang belakang sebab nak mandikan jenazah kat rumah tu. Okey, kalau mandikan jenazah tak semua orang boleh tengok. Mungkin ada aib dia yang kita tak dibenarkan untuk tengok. Okey, sebab tu kalau mandikan jenazah ni sebaik-baiknya ahli keluarga sahaja, ahli keluarga yang terdekat. Macam tu adik, mak ayah, adik-beradik. Malimah. Pakcik saya dia dah nak kahwin dah. Lepas tu waktu pagi-pagi tu dia tengah bawa motor, sekali dia terlanggar satu kereta ni, dia dah pakai topi kereta dah. Bila dia jatuh tu dia dah meninggal. Kepala dia pecah kat dalam kat dalam ni tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah lama dah Malimah. Dia anak ke 9 ke 8. Tak ingat dah. Anak ke 9 ke 8. InsyaAllah. Okey. Itulah kalau orang aksiden ni bahayalah sikit. Takut ada anggota badan dia yang hancur, yang pecah. Yang tu yang tak dapat tengok tu. Kepala ayah saya pecah. Ayah saya pernah accident motor kan, tapi luka sikit je belah kaki dia. Macam luka tak nampak tulang, tulang tak patah macam tu. Sampai accident sebab ayah saya mengantuk. Okey. Tu kena hati-hatilah. Harap-harapnya kita meninggal dalam keadaan yang baik. Ada orang meninggal ayah dia kau ni. luka. Rehat dulu. Okey. Dia naik motor. Malma ada 4.20. Malma. Ya, 4.20 ada 10 minit lagi. Kita akan habiskan tajuk-tajuk kita.
Okay, baik. Untuk pengurusan jenazah ni banyaklah kan. Ada adab dia ketika kita menguruskan jenazah. Ada tata cara dia macam mana nak kafankan jenazah. Okey, yang tu kita akan belajarlah dalam tajuk ni. Okey, seterusnya kita Lepas tengok tu, tajuk Maimah. yang kelima. Okey. Maimah, selalu Tajuk kan. yang kelima puasa. Okey, kita dah tak lama puasa. dah nak puasa di bulan Ramadan, lebih kurang 2 bulan je lagi. 2 bulan lebih sikit. 2 bulan seminggu, 2 bulan lebih sikit kita akan menghadapi Maimah. dan menyambut kedatangan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan yang Okey, diwajibkan Maimah. ke atas umat Islam berpuasa. Okey, siapa tahu apakah maksud puasa? Puasa tu kena tak boleh makan dengan tak boleh minum. Puasa ini adalah menahan diri daripada makan. Okey, tapi Nabi- puasa ni sebenarnya meliputi maksud yang lebih luas, iaitu bukan setakat menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri daripada nafsu syahwat, daripada melakukan perkara-perkara yang tak elok. Okey, puasa ni bagus untuk kesihatan badan. Okey, puasa ni juga bagus untuk kesihatan rohani dan juga jasmani. Maimah, baik. kenapa syaitan waktu puasa syaitan kena ikat, Maimah? Syaitan kena ikat. Itulah tanda keberkatan bulan Ramadan, kelebihan dan juga kemuliaan bulan Ramadan yang Allah nak tunjukkan dekat kita. Yang hanya setahun sekali je yang kita akan sambut dan kita akan lalui. Kalau kita tak nak makan tu nafsu kita lah tu. Ya, betul. Itu sebab awak dah biasa kawan. Bukan awak lah, kita juga. Okay, kita ni kadang waktu, sebab kita ada 12 bulan semua sekali. Sebulan je yang tak ada syaitan. 11 bulan lagi ada syaitan. Jadi Aduh, 11 bulan tu awak dah biasa kawan dengan syaitan. Mungkin awak dah terbawa-bawa perangai tu waktu dalam bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ni juga adalah bulan untuk mendidik kita. Mendidik kita supaya kita buang perangai-perangai yang tak elok tu. Okay? Maimah, kawan saya kan selalu kalau bulan puasa je kan, dia cakap lapar. Lepas tu saya cakap saya cakap lagi seminit je dah nak tu buka kan. Lepas tu bila azan Zuhur tiba-tiba saya tercakap nak bagi gurau kat dia kan. Sekali dia pergi buka pula kat situ. Azan Zuhur. Ayo, Ashraf, kau ganti balik paling dosa kurang adik dia dah kau. puasa daripada subuh sampai zuhur. Dia dah berusaha. Hari yang pertama mungkin Ganti balik dosa tu waktu zuhur dia dah tak tahan sangat, dia terbuka puasa tu. Hari kedua mungkin sabar dia dah meningkat. Separuh nyawa je, Masak Syaf. baru dia buka puasa. Hari yang ketiga sabar dia meningkat lagi. Lepas maghrib barulah buka puasa. Itulah fungsi ataupun kepentingan bulan puasa supaya mendidik diri ni supaya lebih bersabar. Maimah, kenapa bulan puasa? Tak biasa lagi tu tak apa. Tapi kena berusaha lah. Maimah, Budak kecil je lah. Tapi kalau orang yang besar, orang yang dah balik, yang tu tak boleh lah. Kalau dia tak tahan pun dia kena tahan juga. Sampailah maghrib. Sampailah waktu untuk berbuka puasa. Asal telefon. Tak berdosa lah kalau dia buka puasa saja-saja. Melainkan kalau dia ada Maimah, kenapa bulan kalau dia ada puasa? sakit yang memudaratkan, bolehlah buka puasa awal. Maimah, kenapa bulan puasa kita suka makan buah kurma? Sebab Sebab Nabi dulu, sunnah Nabi tu. Sebab itu sunnah Nabi buka memanglah. puasa dengan manis-manisan. Takkan itu pun tak tahu. Ia merupakan sunnah Tahu Nabi. dah, Zaman tapi Nabi kenapa dulu banyak ada kuih macam kita. kita suka Isyraf, makan? dengarlah Mualimah cakap ni. Bukan saya cakap kat orang yang dia cakap kat saya tu. Kena kata balik rumah-rumah. Mualimah tengah bercakap. Okey, awak tanya orang pasal juga yang kurma kena. tadi. Mualimah explain, awak bercakap pula. Okey, kurma ni kan sunnah. Waktu bulan puasa berbuka puasa dengan manis-manisan. Okey, dan juga dia merupakan sunnah Nabi.
Okey, Nabi dulu mana ada kuih-kuih macam kita sekarang ni. Jadi zaman dulu buka puasa dengan kurma lah. Jadi sekarang ni kalau kita ikut apa yang Nabi buat dapat pahala. Okey, faham ke? Okey, macam tu lah bulan puasa kan. Dia untuk mendidik diri kita supaya lebih bersabar, lebih beramal soleh, membanyakkan pahala dan sebagainya. Okey, kita tengok kepada tajuk yang terakhir kita iaitu zakat. Ye, Okey, zakat zakat. ni. Okey, zakat ni siapa pernah dengar? Zakat. Pernah dia kena bayar duit zakat kan Malma? Ya, pandai. Zakat ni ada beberapa jenis zakat. Ada zakat yang wajib ke atas semua umat Islam. Dan ada zakat yang wajib ke atas sebahagian orang yang tertentu sahaja, iaitu bagi orang yang mampu. Okey, nanti kita akan belajar lah macam ada beberapa, kita akan belajar jenis-jenis zakat. Cuma yang wajib, zakat yang wajib adalah zakat fitrah yang kita kena bayar waktu bulan puasa tu. Okey, sebelum hari raya, dalam bulan puasa sebelum hari raya. Kita panggil tu Malma. zakat fitrah. Okey. Malma, saya ayah saya pernah bayar zakat kat Masjid KL masa Ni duk main 2019. cik apa tu? Dia bayar zakat. Ayah saya bayar zakat dengan kenapa kita perlu bayar zakat Malma? Kenapa? Okey, yang tu bagus soalan tu. Zakat ni, zakat ni tujuan dia adalah untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri. Sebab itulah kita kena bayar zakat supaya dapat menyucikan diri kita, membersihkan diri kita. Okey? Okey Malma, tu je soalan saya hari ni sebab saya dah penat dah bagi soalan dah. Bagus. Baguslah responsif kan. Orang lain pun boleh responsif juga. baru sikit. Okey. Baru sikit soalan. Cuma lepas pada ni kita gila-gila lah. Orang lain pun boleh respon juga. Okey. Respon lah Dan pokok selain nak itu- saya bagi free. Selain pada Ishraf, yang lain pun boleh respon juga. Kalau Dulu boleh tanya Akil soalan kan. yang berkaitan dengan Akil tajuk bagi sahaja. respon. Damia buat apa tu Damia? Okey, baik. Kita Damia tengok buat balik semua model sekali section. tajuk pada tahun ini. Berapa tajuk semua sekali kita akan belajar? 6. 6. Cuba sebut semula. Yang pertama apa? Yang pertama solat. Yang pertama tak Dalam Yang pertama apa? solat dalam kenderaan. solat dalam kenderaan. Itu yang kedua. Yang pertama solat orang yang sakit. Yang kedua solat di dalam kenderaan. Yang ketiga Solat sunat 2 hari raya. okey, bagus Ishraf. Okey, sekarang ni Ishraf mute. Maklimah nak dengar suara orang lain pula. Okey. Orang lain pula. Malma saya dah mute lah Malma. Sabar. Maklimah nak dengar suara orang lain pula. Ishraf pula ada orang lain. Yang ketiga apa? Damia, yang ketiga apa? Tajuk yang ketiga. Awak nak bersempoi-sempoi waktu kelas maklimah tak ada masalah. Yang penting awak faham. Okey. Yang penting awak faham dan awak dapatlah apa yang maklimah ceritakan, yang maklimah terangkan. Yang ketiga, kayu manis and the apa ni? Itu Aminatu. Aminatu. The Yang 11. ketiga tajuk apa? Tak ingat. Yang keempat tajuk apa? Tak ingat juga. Yang kelima tajuk apa? Zakat. Yang keenam zakat. Yang kelima sebelum zakat apa dia? Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Yang keempat. Yang kelima apa dia? Puasa. Okay. Maklimah nak tengok ni. Siapa yang main chat ni maklimah nak tanya. Ramzul Iqbal, Saiful Aula. Hello. Tajuk yang ketiga apa dia?
Saya tak ingat. Solat. Mindset lagi. Lain Solat kali dalam awak kenderaan. mindset. Siapa mindset lepas pada ni Mak Alimah nak tanya soalan. Solat 2 sunat hari raya. Bagus. Isyrah. Dia respon, dia juga yang jawab. Bagus. Ini kelebihan orang yang berkomunikasi dengan guru ketika mengajar. Awak akan dapat keberkatan tu. Awak akan mudah ingat. Okey, baik. Mak Alimah tengok. Okey, semua tengok slide yang Mak Alimah paparkan ni. Hafal semua. Ada 6 tajuk semua sekali. Yang pertama sebut sama-sama. Yang pertama, Solat. Mama boleh tak saya nak salin? Boleh. Yang pertama solat orang yang sakit. Yang kedua Solat orang yang sakit. solat di dalam kenderaan. Yang ketiga solat sunat 2 hari raya. Okey. Mak Alimah bagi last chance tengok betul-betul slide ni. Nanti orang yang main chat tu Mak Alimah nak tanya. Yang keempat pengurusan jenazah. Yang kelima puasa. Yang keenam zakat. Okay. Clear semua? Okay, clear. Okay. Damia Maisara, tajuk yang kedua apa dia? Damia Maisara, tajuk yang kedua apa? Damia pergi mana? Ramzul Iqbal, nampak gayanya dah ingat semua tu. Tajuk yang ke-6 apa dia? Yang ke-6. Yang ke-6. Bila Mak Alimah tanya senyap pula. Tak kena zakat. Betul. Tajuk yang ke-6 zakat. Okey. Saripah Daulah Nur Huda. Siapa ni? Saripah Daulah Nur Huda. Tajuk yang keempat apa dia? Saripah Daulah Nur Huda ni siapa? Azmirul. Azmirul. Okey, Azmirul. Tajuk yang keempat apa dia? Oh, Azmirul. Awak tak dapat nama-nama ni awak tak dapat jawab hari ni, tak apa. Minggu depan Mak Alimah tanya pula. Pengurusan jenazah. Okey, bagus. Okey, Mak Alimah dah tak tanya dah minggu depan. Kecuali ada lagi lah soalan yang Mak Alimah rasa nak tanya. Mama tunggu, Mama saya tengah buat ni. Okey, bagus. Sebelum tu nak tanya, Ramzul Iqbal ni siapa? Saya Mama. Nama awak siapa? Cuba cek tu, tak nampak. Oh, Umar Mukhlis. Umar Mukhlis. Tajuk yang pertama apa? Tajuk yang pertama solat apa? Solat solat orang yang sakit. okey, bagus. Kemudian Miss Ozi Fus. Siapa Miss Ozi? Awak lah. Saya Mama. Isyrah Mak Alimah tak nak tanya dah. Dah banyak dah awak cakap. Okey. Mama, saya tak tahu. Saya tak ingat satu je Mama. Kayu manis and the lavender. Siapa? Kejap Isyrah. Aminatul Tayyibah. Tajuk yang ke-5 apa dia? Tajuk yang ke-5 Aminatul. Puasa. Bagus. Okey, last kali sebelum Mak Alimah akhirkan kelas, Mak Alimah buka slide sekali lagi. Tolong hafal, tolong ingat. Tajuk yang ke-1 solat orang yang sakit. Sebut ramai-ramai. Solat orang yang sakit. Yang kedua, Solat di dalam kenderaan. bagus. Yang ketiga,
Solat sunat hari raya. Hari raya. Solat sunat 2 hari raya. Bagus. Yang keempat. Pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Bagus. Yang kelima. Puasa. Bagus. Yang keenam. Zakat. Pakai. Okey, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Semoga mendapat manfaat daripada kelas ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimah. Dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Surah Al-Asr wal Asr